Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tazkirah hari ini saya ingin membacakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana baginda bersabda, "Man sanna fil Islam", sesiapa yang memulakan dalam Islam sunnatan hasanah, satu sunnah, yakni satu cara, satu amalan, satu jalan hidup hasanah yang baik. Sunnah yang dimasukkan di sini bukannya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana sunnah baginda semuanya baik, akan tetapi bagi orang itu sendiri dia memulakan satu amalan, satu cara ataupun satu jalan yang baik. Fa'umila biha ba'dahu, lalu diamalkan sunnah yang baik itu sesudah itu. Kutiba lahu mislu ajri man amila biha, ditulis baginya pahala semisal orang-orang yang mengamalkan sunnah yang baik itu. Wala yanqusu min ujurihim syai'un, tanpa dikurangi pahala tersebut daripada orang-orang yang mengamalkannya. Wa man sanna fil Islam, sesiapa yang memulakan dalam Islam sunnatan sayyi'ah, satu amalan, satu cara, satu jalan yang buruk. Sebab tu tadi saya kata sunnah ini bukannya sunnah Rasulullah. Sebab sunnah Rasulullah semuanya baik. Tetapi ini sunnah, ya ini amalan. Ataupun cara, ataupun jalan hidup yang dia sendiri buat bagi dirinya. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah. Dan sesiapa yang memulakan dalam Islam satu sunnah yang buruk, fa'umila biha ba'dahu, lalu diamalkan sunnah yang buruk itu sesudahnya. Kutiba alaihi mislu wizri man amila biha, ditulis baginya dosa semisal orang-orang yang mengamalkan sunnah yang buruk itu. Wala yanqusu min auzarihim syai'un, tanpa dikurangi daripada dosa-dosa tersebut, dosa-dosa mereka itu walau sedikit jua. Ya, hadis ini saya yakin mesti yang pernah mendengar tentangnya. Okey. Sebelum saya nak kupas hadis ini, saya terbacakan ataupun saya terangkan secara ringkas sebab datangnya hadis ini. Kalau ayat Quran kita sebut sebab turunnya hadis, bagi ayat Quran kita sebut sebab turunnya ayat, bagi hadis kita sebut sebab datangnya hadis ataupun sebab lahirnya hadis ni. Ya, secara ringkasnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan bahawa sekumpulan manusia dari pendalaman datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka ni memakai pakaian daripada bulu. Rasulullah dapat melihat keadaan mereka yang menyedihkan dan keadaan mereka yang dalam kesusahan, sehingga walaupun mereka tak minta, daripada facial impression mereka, air muka mereka, pakaian mereka, nampak bahawa mereka ini sangat-sangat berhajatkan kepada bantuan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan orang ramai yang ada ketika itu untuk bersedekah. Namun mereka berlengah-lengah atau macam keberatan daripada melakukannya, daripada bersedekah, sehinggalah kelihatan kekecewaan di air muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang seorang lelaki dari kalangan Ansar dengan membawa sesuatu yang dibungkus untuk disedekahkan kepada sekumpulan orang tadi. Melihat yang sedemikian, orang lain pula datang, bawa lagi sebungkus. Orang lain datang, bawa pula sesuatu untuk disedekahkan. Sehingga akhirnya jelas kelihatan kegembiraan di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, melihat apa yang berlaku itu, maka Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memulakan dalam Islam satu sunnah yang baik, yang ini macam orang tadi tu, yang orang yang first sekali, orang yang pertama sekali yang bergerak untuk bersedekah, dia tu. Maka diamalkan sunnah yang baik itu sesudahnya, maka ditulis baginya pahala dan pahala orang-orang yang turut mengamalkan sunnah yang baik itu. Tanpa dikurangi daripada mereka pahala mereka itu. Maknanya, katakanlah tadi ada seorang yang mulakan sedekah, diikuti oleh 5 orang. Bila tengok seorang ni sedekah, lagi 5 tu pun ikut. Katakanlah sedekah ni kita boleh ukur dengan nilai markah ke apa ke, dapat 100 markah. Yang sedekah ni pun dapat 100 markah juga. Tapi, yang 5 orang ni jadi 500,
yang seorang ni dia juga dapat tambahan 500 pahala sebab dia yang mula-mula mempelopori, yang memulakan sunnah yang baik itu. Dia yang seorang ni dapat pahala, tidaklah berarti yang 5 orang ni dikurangi pahala mereka, tak. Mereka tetap mendapat 100, 100, 100, 100. Begitu maksudnya. Ya. Kemudian Rasulullah menunjukkan sementara itu sesiapa yang memulakan sunnah yang buruk dalam Islam lalu diamalkan oleh orang-orang sesudah itu, maka ditulis baginya dosa semisal orang-orang yang mengamalkan sunnah yang buruk itu tanpa dikurangi dosa mereka walaupun sedikit jua. Konsep yang sama juga. Ya, demikian sebab datangnya ataupun sebab lahirnya hadis. Hadis ini sahih yang saya bacakan daripada Sahih Muslim. Okey, baik. Pengajaran ataupun hukum hadis. Tadi saya baca tentang sebab datangnya hadis. Okey, dalam kaedah usul fiqh disebut bahawa yang diambil, hukum yang diambil, pengajaran yang diambil adalah daripada keumuman lafaz, bukan daripada kekhususan sebab. Jadi walaupun ada sebab yang khusus di situ, yang penting ialah keumuman lafaz. Okey. Akan tetapi ada juga tambahan dalam kaedah usul fiqh di sini bahawa sekalipun kekhususan sebab itu kita tak rujuk, tapi yang itu kita boleh gunakan untuk memahami hadis ini dengan betul, memahami dan mengambil hukum atau pengajaran hadis ini dengan tepat. Kenapa saya kata begitu kan? Sebab berdasarkan hadis ini ada yang salah faham bahawa seolah-olah Islam, seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya membuat amalan-amalan ibadah yang baru. Dan bila amalan itu diikuti oleh orang lain, dia dapat pahala yang banyak. Sebab itu kita lihat ada yang macam contohnya hari ini hari Khamis, dikatakan hari ini hari Isra' dan Mi'raj, walaupun dalam bab tarikh itu ada perbincangan. Tapi berdasarkan hari ini ada yang membuat. Okey, hari ini kita puasa Isra' Mi'raj. Hari ini kita puasa 27 Rejab. Dia membuat satu amalan. Kemudian dia sebar-sebarkan amalan itu. Dia dalam WhatsApp group ke, Telegram group ke, apa ke, dia jemput orang ramai untuk turut berpuasa kerana dia hendak mengejar pahala yang banyak. Sama juga semalam. Ada pula yang membuat solat malam. Okey, sempena Isra' Mi'raj, solat malam sempena 27 Rejab. Kerana disangkakan adanya keutamaan untuk beribadah pada malam 27 Rejab. Dan dia menyebar-nyebarkannya kerana disangkakan, kerana yang diharapkan ialah untuk mendapat pahala yang banyak daripada amalan tersebut. Demikian juga mungkin ada zikir tertentu ke, ada selawat tertentu ke, ada doa tertentu ke bersempena Isra' Mi'raj. Bukan sekadar Isra' Mi'raj, tetapi ada hari-hari lain, sempena-sempena lain di mana di kalangan umat Islam ini ada sebahagian yang berdasarkan hadis ini, kefahamannya pada zahir teks hadis ini disangkakan boleh, dianjurkan buat satu amalan yang baru, buat satu sunnah yang baik, kemudian disebar-sebarkan, moga mendapat pahala yang banyak. Tetapi ada pula sebahagian yang lain yang memahami hadis ini dengan sesuatu yang sebaliknya. Okey, pertama sekali, memang tadi disebut bahawa yang diambil ialah kekhususan, yang diambil ialah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Akan tetapi sebab hadis itu dapat membantu kefahaman kita terhadap hadis yang kita baca ini. Ya, apabila Nabi SAW bersebut man sanna fil Islam, sesiapa yang memulakan dalam Islam, adakah memulakan itu bermaksud memulakan sesuatu yang baru 100% ataupun memulakan sesuatu yang telah sedia disyariatkan? Okey, kalau kita rujuk kepada sebab datangnya hadis, sahabat itu bersedekah. Sahabat itu tidak memulakan sesuatu yang baru, tetapi dia menghidupkan apa yang sedia disyariatkan dalam Islam. Ini penting. Sebab bila kita ada yang mengatakan perkataan sana ni memulakan, kalau nak menghidupkan, Nabi akan bersabda man ihya fil Islam, sesiapa yang menghidupkan dalam Islam. Di sini ada satu perkara yang penting. Apabila kita nak memahami sesuatu istilah, sesuatu perkataan dalam bahasa Arab, jangan rujuk pada kamus zaman sekarang.
tapi hendaklah merujuk kepada kefahamannya pada zaman Al-Quran diturunkan. Pada zaman Rasulullah SAW masih hidup dan bersabda. Dan di sini walaupun man sanna ni sesiapa yang memulakan, tapi kalau kita rujuk pada sebab datangnya hadis, kita dapat faham yang bahawa man sanna fil Islam ini bukanlah memulakan sesuatu yang baru, tetapi memulakan sesuatu yang sedia disyariatkan, tapi telah ditinggalkan ke atau tidak diamalkan pada saat itu. Yang itu sangat penting. Itu yang pertama. Yang kedua, kata kunci yang sangat penting dalam hadis ini ialah kutiba lahu mislu ajri man amila biha. Dituliskan baginya pahala semisal pahala orang-orang yang mengamalkannya. Kata kunci di sini, keyword di sini ialah pahala. Pahala ni bukan milik kita, tetapi milik Allah. Allah yang bahagi pahala itu. Macam mana kita nak tahu sesuatu sunnah itu, sesuatu ibadah itu, sesuatu amalan itu berhak untuk kita memperolehi pahala daripada Allah. Tidak lain, tidak bukan ialah dengan tidak lain tidak bukan ialah apabila amalan itu adalah sesuatu yang secara asalnya disyariatkan oleh Allah melalui Al-Quran atau oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Kita tidak boleh membuat amalan-amalan sendiri, lalu dengan yakinnya kita kata, saya akan dapat pahala. Seolah-olah pahala tu milik kita. Salah. Pahala tu milik Allah. Dan Allah akan bahagi kepada orang-orang yang beribadah mengikut ibadah yang disyariatkan olehnya dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Rasulullah SAW. Ya, jadi kata kunci pahala di sini adalah sesuatu yang sangat penting supaya kita faham hadis ni bukan kita boleh buat sendiri-sendiri. Kemudian sendiri-sendiri perasan saya dapat pahala. Salah tu. Tetapi hendaklah kita memulakan satu amalan yang setelah sekian lama ditinggalkan oleh umat Islam. Lalu amalan itu pula memang sesuatu yang pada asalnya disyariatkan dalam Islam, dan dengan itu insya-Allah barulah kita mendapat pahala. Sebagai contoh, sekarang ni orang sebut-sebut tentang kalau nak kuruskan badan, intermittent fasting. Puasa sekali-sekala agaknya kot. Intermittent fasting. Padahal dalam Islam sudah ada amalan puasa sunat. Puasa sunat hari Isnin, Khamis, selang sehari, hari-hari yang putih di pertengahan bulan. Alangkah lagi bagusnya daripada kita nak buat satu puasa yang intermittent fasting, kita berpuasa dengan apa yang sedia disyariatkan oleh Islam. Asalkan niat kita ialah ikhlas kepada Allah. Kita puasa ikhlas kepada Allah, satu ibadah kepada Allah. Secondary manfaat yang akan datang, itu dapat menjaga kesihatan, melangsingkan badan, akan datang dengan sendirinya. Jangan puasa sebab kerana nak kurus. Maka akan dapat itu, ialah kurus kalau belajar, tetapi tidak mendapat pahala. Jadi kita telah menghidupkan satu sunnah, iaitu sunnah berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Satu sunnah untuk berpuasa selang sehari kalau yang nak lebih berpuasa. Satu sunnah berpuasa pada hari-hari putih. Jadi kita telah menghidupkan sesuatu yang asalnya memang disyariatkan, tetapi telah ditinggalkan ke, tidak diketahui ke oleh umat Islam. Jadi jika kita buat benda, kita memulakan sesuatu yang sememangnya disyariatkan, barulah kita mendapat pahalanya insya-Allah. Dan kemudian orang-orang pun ikut mengamalkannya, kita juga mendapat pahala mereka. Itu sebagai contoh. Contoh lain sunnah yang telah ditinggalkan yang boleh kita hidupkan semula, katakan contohnya membaca ayat kursi sebagai salah satu zikir selepas solat fardu. Ya, ini adalah salah satu zikir yang diajar oleh Rasulullah SAW. Katakanlah di tempat kita itu selepas sembahyang berjemaah ada zikir-zikir tetapi tidak dibaca ayatul kursi. Maka kita pun mengajar kepada para hadirin bahawa selepas solat berjemaah itu kita membaca ayatul kursi. Baca seorang-seorang, bukan baca berjemaah. Lalu apa yang kita anjurkan itu, kita bacakan hadisnya, terangkan keutamaannya dan ianya pun diikuti, diamalkan oleh para jemaah. Maka kita akan mendapat pahala. Sebab kita memulakan sesuatu yang pada asalnya disyariatkan oleh Islam. Ya, itu cara yang betul untuk mengamalkan hadis ini. Bukannya kita mencipta sesuatu yang secara dasarnya memang adalah Islam. Puasa tu memang adalah Islam.
Tetapi puasa Isra Mi'raj tidak ada. Puasa 27 Rejab tidak ada. Okey, tidak boleh kita nak memulakan sesuatu. Okey, sebagai contoh qiyamulai, menghidupkan malam dengan solat tahajud, solat witir, solat apa-apa ke semua tu memang ada, tetapi ianya bersempena malam hari, bukannya bersempena 27 Rejab, bukannya bersempena Isra Mi'raj. Okey. Jadi bila kita nak memulakan sesuatu dalam Islam, pastikan ianya adalah sesuatu yang disyariatkan secara keseluruhan, bukannya sebahagian. Puasa tu sebahagian disyariatkan, puasa Isra Mi'raj tidak disyariatkan. Tak betul tu. Ya. Jadi itu poin kedua dalam cara kita memahami hadis ini. Poin pertama ialah tentang perkataan man sanna fil Islam, para sesiapa yang memulakan. Memulakan di sini bukan mencipta sesuatu yang baru, memulakan di sini ialah menghidupkan sesuatu yang telah ditinggalkan oleh umat Islam. Yang kedua, perkataan pahala. Ya, pahala itu sendiri kita tahu milik Allah. Dan Allah yang akan memberikannya. Bukan milik kita sehingga kita sesuka hati boleh buat amalan sendiri lalu mendakwa akan mendapat pahala. Ini adalah kata kunci yang sangat penting. Okey, seterusnya. Okey, kita telah baca hadis ini, kita nak sesuatu hadis lain yang dapat menguatkan kefahaman yang saya bacakan tadi, yang saya berikan tadi. Okey, sebuah hadis lain juga yang sangat masyhur daripada Sahih Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, man ahdasa fi amrina, sesiapa yang mencipta dalam urusan kami ini. Urusan Rasulullah apa? Urusan Rasulullah ialah membawa risalah Islam, ialah membawa akidah, ialah mengajar akidah, ialah mengajar amal ibadah. Tapi ada pula orang nak mencipta dalam urusan tu, dalam urusan akidah ke, dalam urusan ibadah ke, ma laisa minhu, apa yang tidak berasal daripadanya. Tak ada pun amalan-amalan tersebut. Fahuwa raddun, maka ia tertolak. Jika sudah tertolak, macam mana kita nak dapat pahala? Jadi hadis ini menguatkan kefahaman yang saya ceritakan daripada hadis tadi, bahawa kita memulakan dalam Islam tu bukan mencipta sesuatu yang baru, tetapi menghidupkan apa yang sedia disyariatkan tapi telah ditinggalkan oleh umat Islam. Sambungan hadis, wa man sanna fil Islam, dan sesiapa yang memulakan dalam Islam sunnatan sayyi'ah, satu sunnah yang buruk, satu amalan, satu cara, satu jalan yang buruk. Apakah yang buruk itu? Ya, apa-apa yang dilarangkan, yang dilarang dalam Islam. Tadi itu dia memulakan sesuatu yang memang disyariatkan dalam Islam. Sekarang ini pula dia memulakan sesuatu yang dilarang dalam Islam. Sebab apa yang dilarang itu ialah sayyi'ah. Fa'umila biha ba'dahu, maka diamalkan keburukan itu sesudahnya. Kutiba alaihi misli wizri man amila biha. Maka ditulis ke atasnya dosa, semisal dosa orang-orang yang mengamalkannya. Wala yang kusu min auzarihim syai'un. Tanpa dikurangi dosa-dosa mereka itu sedikit jua. Antara dosa sunnah sayyi'ah itu kita memulakan, katakanlah umat Islam ni telah meninggalkan apa yang dilarang oleh Islam. Okey, dia mulakan balik. Saya tak tahu nak bagi contoh. Tak biasa pula benda-benda yang tak baik ni. Okey, tak apalah. Selari dengan ini, kita mulakan sesuatu yang bid'ah. Sebab bid'ah itu adalah apa yang dilarang oleh Islam. Maka bid'ah itu pula diamalkan oleh orang ramai. Dia mendapat dosa, semisal dosa sekian banyak orang yang mengamalkan itu. Jadi hadis ni juga sebenarnya bukan sekadar kita nak kata salah faham orang bahawa dia boleh mencipta amalan-amalan yang baru, tetapi juga memberi peringatan. Jangan cipta amalan yang baru, sebab itulah satu kesalahan. Dalam hadis-hadis yang lain, Rasulullah SAW telah pun melarang bid'ah. Jangan buat, sebab itu adalah sunnah yang sayyi'ah. Tapi kita nak buat juga. Kita suruh juga buat amalan ni. Kita bagi juga petua ni, petua tu, petua ni. Baca surah ni dapat ni. Baca surah tu dapat tu. Padahal petua-petua tersebut tidak berasal daripada Allah dan Rasulnya. Kemudian amalan itu, kemudian petua itu pula diikuti oleh orang-orang sesudah kita. Maka ditulis bagi kita ni dosa semisal dosa orang-orang yang mengamalkan itu. Tanpa dikurangi dosa mereka itu sendiri. Ya, jadi hadis ni secara keseluruhan turut mengingatkan kita sangat berhati-hati sebelum menganjurkan. Bukan sekadar menganjurkan.
sebelum kita nak forward. Kadang-kadang dalam WhatsApp group, dalam FB group, dalam Telegram group, dapat orang posting sekian-sekian amalan, lalu dia letak gambar ustaz yang famous, dia letak gambar ustazah yang famous. Sekadar untuk memberi kredit, untuk memberi credibility kepada apa yang posting. Padahal kadang-kala apa yang dia posting tu tidak berasal langsung daripada ustaz dan ustazah tersebut. Sebelum kita nak forward, semak dulu. Betul tak ni? Okay, sebab kita ingat, saya forward, saya pun dapat share pahala. Padahal kita dah forward benda yang salah, silap-silap kita ni pun share dosa kerana menyebar-nyebarkan benda yang sunnatan sayyi'ah. Ya. Okey, dan poin seterusnya ada juga yang berhujah bahawa berdasarkan hadis ini kita dapat lihat salaful ummah di generasi awal umat Islam daripada kalangan sahabat, tabi'in dan para pengikut tabi'in, mereka memulakan amal-amal ibadah yang sendiri. Lalu Rasulullah SAW menyokong mereka. Ataupun selepas kewafatan Rasulullah, mereka pun terus menyambungkannya. Ini adalah satu fitnah yang sangat besar ke atas generasi umat Islam kita yang amat mulia. Okay, saya tak akan sentuh dalam tazkirah ini sebab akan jadi terlalu panjang pula. Cukuplah saya bagi sebagai hujah untuk membantah, untuk menjawab fitnah tersebut, bahawa pada zaman Rasulullah SAW, apabila di kalangan sahabat ada yang mencipta bacaan zikir dalam solat, ada yang mencipta sesuatu amalan, lalu Rasulullah bersetuju dengannya, Rasulullah tidak membacakan hadis ini sebagai sesuatu yang menjustifikasikan, sesuatu yang membenarkan amalan mereka. Apabila selepas kewafatan Rasulullah, ada riwayat-riwayat menerangkan sahabat membuat amalan ni, tabi'in membuat amalan itu. Apabila mereka membuatnya, mereka tidak membaca hadis ini untuk menjustifikasikan, untuk menghalalkan perbuatan mereka itu. Lalu atas dasar apa mereka boleh pula buat amalan-amalan itu? Yang itu insya-Allah saya akan sentuh dalam sesi tazkirah yang lain. Atau kalau yang tak sabar-sabar hendak mengetahui, saya ada menjelaskannya dalam buku ini, 90 pelajaran tentang bid'ah. Boleh pesan edisi bercetak di Shopee atau boleh juga muat turun secara percuma edisi PDF di www.hafizfirdaus.com. Jadi ini saja tazkirah saya pada hari ini tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.